Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dalam program Terus Terang pada hari ini. Terima kasih. Jadi memandangkan ini adalah program yang pertama. Jadi kami amat berbesar hatilah kerana dapat bersama dengan Datuk Hans Isaac, yang mana sekarang ni Datuk kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di media cetak, tak lari daripada nama Datuk Hans Isaac Jadi itulah kita pun nak bertanya lah serba sedikit perkembangan terkini yang mungkin Datuk Hans boleh share pada kami, sebab ramai peminat menunggu peluang untuk mengetahui dengan lebih lanjut perkembangan Datuk Hans Isaac. Saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab soalan-soalan dengan terus terang. Terus terang. Jadi Datuk, mungkin memandangkan sekarang ini dengan segala media sosial tak lari pada nama Datuk, mungkin boleh share lah perkembangan terkini, mungkin yang terbaru projek daripada Datuk. Saya rasa dari segi perfilman dan ramai masyarakat tahu saya adalah mantan pengurusi Finas kan. Dan sebelum tu saya seorang penerbit, pelakon, pengarah teater, penerbit teater, filem, TV, dokumentari dan macam-macam kan. Saya juga dengan satu syarikat public listed di Pusat Oil and Gas sebagai ahli pemadanan, dan juga saya menguruskan dua-tiga syarikat saya kan. Sekarang pun sambil sekarang tengah bekerja di Ampang ni, saya buka bisnes Langkawi juga. Buat bisnes kereta, bisnes restoran di Bukit Damansara Pusat restoran. So saya suka bisnes, saya suka membuat sesuatu daripada tak ada apa akan ada hasil di penghujung perjalanan tu kan, ataupun memberi peluang kepada orang keliling saya untuk cari makan, mendapat rezeki. Itu yang saya rasa tanggungjawab saya. Okey. Tapi dalam segi filem, masih orang telefon saya nak berlakon drama bersiri, filem, tapi saya macam saya rasa saya dah cukup lah dengan buat filem dengan drama ni. Itu adalah satu hobi bagi saya. Oh, sudah jadi hobi. Jadi hobi. Saya masih suka berlakon, tapi saya rasa itu adalah benda yang saya dah buat ber-30 tahun dah. Cukup lah Saya cuba buat sesuatu yang berbeza. Dan apa yang bezanya adalah NGO kami, kita Budak Ampang saya letak branding semua ni hari ni, nak kenalkan kita Budak Ampang kepada masyarakat Malaysia yang belum kenal kami lagi. Kami adalah NGO di Ampang kan? Dan kami membantu bukan hanya orang-orang di Ampang kan? So saya cakap kita Budak Ampang bantu orang Ampang saja. Kita cuba bantu semua yang boleh, seperti banjir di Pahang, apa yang boleh disumbang, ada masalah kami pun pergi ke Sungai Buloh, mana-mana yang perlu kita ada, kita boleh bantu, kita akan bantu. Jadi bukan terhad untuk di Ampang sahaja, tak terhad kepada sesiapa. Alright. Jadi bila kita bercakap tentang kita Budak Ampang merupakan satu brand yang agak sekarang menjadi sebutan Jadi sebelum kita nak bertanya lebih tentang kita Budak Ampang kita nak congkil lagi tentang Datuk Hans dengan lebih mendalam, terutama isu-isu yang kini menjadi perbualan hangat Sila Okey Datuk, jadi memandangkan baru-baru ni agak kata nama Datuk ada di mana-mana platform media, dan kebetulan viral pula baru ni gambar Datuk berdiri di belakang sebuah bendera parti Jadi sebelum kita tanya dengan lebih lanjut saya nak tahu jugalah sejak bila Datuk berminat dalam bidang politik? Bidang politik saya minat sebenarnya dah lama. Tetapi di Malaysia ni saya rasa kalau kita membantu parti mana-mana, mungkin akan dikecam ataupun di blacklist kan, macam-macam akan jadi kan. So ramai artis pada masa tu takut. Tetapi setelah beberapa tahun ni kami lihat kita dengan parti mana pun, sebab sekarang parti untuk membentuk kerajaan ni dah jadi gabungan. Tidak ada satu parti yang mendahului dalam kerajaan. So rasa sekarang ramai dah macam okey boleh kan. Dulu hanya satu parti yang kontrol kerajaan untuk beberapa tahun. So sekarang saya rasa ini ada peluang untuk ramai orang membuka diri untuk membantu parti yang mereka rasa patut untuk mereka. Mereka rasa inilah parti untuk saya kan. Bagi saya, seperti ramai tahu, saya pilih Parti Keadilan Rakyat PKR. Okey. Memandangkan Datuk sendiri dah sebut
Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kenapa Datuk memilih Parti Keadilan Rakyat? Okey, first saya sedikit saya bagi informasi ini. Saya dah umur dah 30 tahun dalam industri. Saya dah buat segala-galanya. Dan usia saya tahun ni, saya tak malu untuk orang selalu takut untuk katakan umur saya ni berapa. Umur saya tahun ni 50. Dan saya dari segi usia, saya rasa inilah peluang masa ni untuk saya buat sesuatu yang berbeza daripada apa yang saya dah lakukan dalam hidup saya selama 50 tahun. This is something new, something yang mungkin orang kata kenapa dia nak masuk politik ni, atau nak bantu ke. Ini bukan saya nak masuk politik, saya membantu parti. Ya, parti itu membantu rakyat masyarakat Malaysia, bukan hanya orang-orang dalam parti. Parti PKR, Parti Keadilan Rakyat membantu semua. Dan saya rasa saya memilih parti ni kerana saya rasa saya boleh membantu ramai orang di Ampang. Dan itu sebab saya binakan NGO kami, kita berampang, untuk membantu masyarakat keliling dan gabungkan semua masyarakat dan sahabat-sahabat di Ampang ni untuk bersama, untuk membantu orang-orang lain. Dan ini bukan hanya 3-4 orang dalam ofis saya yang kerja. Ada ramai di luar sana yang kerja secara percuma, CSR. Dan ini satu benda yang baik sebab kami tidak memilih usia, agama, ataupun parti mana. Kami akan bantu semua di Ampang atau di mana-mana saja diminta. Dan saya pilih Parti Keadilan Rakyat sebab saya rasa saya saya dah kerja dengan banyak dengan kerajaan, dengan UMNO pada masa tu, BN. Lepas tu semasa sebelum Sheraton Move, Betul. saya kerja dengan kerajaan yang dilalui oleh Tun Mahathir. Kemudian sekarang PKR adalah pembangkang. So saya rasa inilah masanya kalau parti itu tengah cuba untuk membangunkan balik credibility ataupun keadaan yang selepas Sheraton Move. Saya rasa inilah peluang saya untuk bantu parti ini. Bukan bila parti tengah dalam kerajaan baru kita nak cuba bantu. So I think timing dia adalah penting bagi saya. Keduanya is saya selepas berbincang dengan Presiden, saya rasa beliau adalah seorang yang sangat arif. Minda dia adalah saya sekarang bahasa Inggeris, level yang saya tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa Pemimpin sebenarnya dia, minda dia, wawasan, vision dia, segalanya. Dan saya rasa beliau harus menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya balik, saya fikir sejam 2 dalam kereta balik rumah malam tu, saya fikir kenapa beliau tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia. So saya akan bantu Presiden parti saya untuk harap jadi Perdana Menteri Malaysia yang akan datang. Yang akan datang. Akan datang pun tak lama lagi. Itu luar daripada kawan anda. Okey. Jadi kalau kita dengar daripada apa yang Datuk Hans cakap sebentar tadi, dapat kita katakan bahawa Datuk Hans sekarang sedang masuk fasa baru dalam kehidupannya, yang mana kalau kita lihat sebelum ni lebih kepada industri hiburan, dan kini apabila sudah masuk pada satu peringkat usia, Datuk nampak lebih kepada nak memberikan yang terbaik, sumbangan kepada masyarakat dan melalui Parti Keadilan Rakyat lah, dan membantu masyarakat. membantu masyarakat di situ. Hidup saya dah beberapa tahun, dah lama saya membantu orang industri filman saya. Tapi mungkin saya tak wawarkan. Saya tak bagi tahu. Tapi sekarang saya rasa inilah masanya yang kawan saya cakap, Hans, kalau you buat benda ni, kenapa you tak nak bagi tahu orang? Sebab you akan memberitahu orang inilah satu benda yang bagus, kenapa you pun tak buat ni? So jangan harap pada saya saja, kena harap pada orang lain juga kan. Kalau saya buat satu benda yang baik, lain akan buat satu lagi yang baik, lain buat satu baik, makin lama ramai akan membantu masyarakat kami di Malaysia. Dan inilah kita nak satu negara yang satu harmoni, kedua membantu atas satu sama lain, menghormati atas satu sama lain, benda-benda yang asas yang foundation kita, itu yang kita kena mula fikirkan balik. Saya rasa kebanyakan kami dah lupa asalnya kenapa kami di sini. Okey. Jadi memandangkan Datuk pun tadi dah cerita bagaimana menjadikan Parti Keadilan Rakyat sebagai platform untuk berjuang, memberi sumbangan, tabur bakti pada masyarakat. Jadi nak jugalah kita tahu bahawa setiap perkara ni pasti bukan hanya sekadar masuk, dan dia juga mesti disusuli dengan visi dan misi. Kan? Jadi
Yelah, bila visi, Datuk dah masuk ni kan dalam platform politik kan, jadi nak tak nak kita pun nak tahu jugalah visi dan misi Datuk selepas ini. Okey. Visi dan misi dia senang untuk membantu. Untuk bantu. Okey, pertama ni adalah membantu. Kan? Mungkin kita tidak dapat membantu semua, tapi kita boleh cuba untuk membantu. Dan saya dah beritahu kepada tim kami, kalau kami tidak dapat membantu sesiapa, bagi tahu dengan ikhlas. Jangan cuba belit, jangan cuba cakap ya kita bantu, lepas tu hilang. Hilang, ya. Itu satu yang saya rasa jangan hilang. Walaupun kami tidak boleh bantu dalam segi mungkin keuangan atau bantuan yang asas yang diperlukan, tapi kami boleh bantu dari segi persahabatan. Kadang-kadang ada individu dia tak perlu apa, dia cuma nak luahkan perasaan. Itu sebabnya bila kami turun kepada akar umbi, saya selalu mengatakan kepada tim, kita harus bersama mereka dan mengambil masa bersama mereka dan berbincang mereka. So kami akan tahu apa dalam minda mereka, apa yang mereka rasa mereka tidak puas hati, atau apa yang mereka ada yang boleh membantu kita untuk maju ke hadapan. Dia bukan semua negatif kan, bukan semua tak best, tapi yang bagus pun kita terima. Dan kita boleh belajar daripada mereka. So yang pertama sekali adalah untuk mengenali akar umbi kami. So sambil kami berbakti, sambil kita ada CSR, kami nak kenal individu tertentu. Dan kami harap boleh berkawan. Boleh berkawan. Ya, tak kira siapa, kita boleh berkawan. Okey. Jadi kita dah nampak di situ, Datuk pun dah bergerak dengan apa, kalau kita dapat lihat di background belakang pun tertera NGO Datuk sendiri. Jadi kita nak bertanya terus pula kepada topik yang seterusnya, yang mana berkait dengan NGO Datuk ni. Okey. Jadi bila NGO ni dijenamakan Kita Budak Ampang, jadi kadang-kadang ada jugalah yang bertanya, betul ke Datuk Has ni orang Ampang? Sebab mungkin ini kali pertama dengar statement yang Datuk ni orang Ampang. Mungkin sebelum ni tak perasan kan. Jadi mungkin boleh Datuk ceritakan Alkisah dan nama Datuk ni, diri Datuk dengan Ampang tu sendiri. Sebenarnya saya dah duduk di Ampang ni selepas Johor Bahru, Woodlands, kemudian kepada Sibu, sebab arwah ayah saya adalah askar dalam laut, ya. So saya membesar di Navy base tertentu. Tetapi selepas baru saya pencen, kami datang ke Kuala Lumpur. Kami daripada Mindef, keluar daripada Mindef, terus ke Ampang. Dan itu saya darjah 3. Daripada darjah 3. So saya rasa 40 tahun saya di Ampang kan. Dan keluarga saya masih di Ampang. Abang saya, adik saya, anak buah saya semua di Ampang. Tak pernah keluar daripada Ampang sejak itu kan. Saya selalu mengatakan banyak cerita lah kan. Makan Ramly Burger dekat 7-Eleven kan. Jalan daripada Taman terus pergi sana, makan dengan kawan-kawan, main bola kat Padang di Ampang Jaya kan. Naik bas masa tu bas 2023 pergi ke EIA Building Jalan Ampang kan, minibus dia warna pink masa tu kan. So kawan-kawan saya belajar naik bawa motor, belajar bawa kereta, semua di Ampang kan. Pancing ikan di longkang di Taman tu pun saya belajar pancing ikan di longkang tu juga kan. So mungkin ramai tak tahu kan. Kebanyakan sahabat-sahabat saya pun di kawasan Keramat, Mangsa Maju, Ampang, Ulu Klang, Lawanti. So semua kawasan-kawasan kan. So saya membesar dari Ampang. Saya ni asal di Ampang. Asal di Ampang kan. Okey. Jadi bila bercakap tentang kami budak Ampang ni kan, kita budak Ampang. Kita budak Ampang. Selalu saya tersasul di situ ya. Okey, jadi kita dapat lihatlah banyak aktiviti sebenarnya yang Datuk telah jalankan sebelum ni. Dan mungkin boleh share sedikit apakah respon sejak Datuk bergiat bersama dengan NGO Datuk ni apabila bertemu dengan masyarakat. Okey, pertama sekali bila kita bertemu dengan masyarakat, saya rasa lebih 60 ke 70 program kami dah laksanakan di Ampang ni. Bantuannya, permulaannya kita budak Ampang ni start selepas saya keluar daripada Finas. Saya bertekad saya tidak akan ambil apa-apa gaji sebagai pengurusi di Finas. So semasa saya keluar, saya panggil tim, apa kata kita bantu industri. Masa tu COVID berlaku. So kami rasa saya akan ambil gaji saya dan berikan kepada orang-orang industri saya yang memerlukan. Selepas 2 hari memberikan semua gaji saya keluar kepada industri,
kebanyakan ni kru atau mereka artis yang gaji dia orang tak berapa sebanyak. Sebagai artis lebih sikit kan. Dan darah dan lebih. So saya bantu yang perlu kan. Selepas kami habis 2 hari tu saya rasa kenapa kita tak buat lagi, kenapa kita tak lakukan lagi. So itu daripada hari tu saya rasa macam kita buat NGO ni. Itulah turning point dia. Turning point, Okay. So kita buat dah 60-70 program daripada sukan, badminton, futsal, daripada Zumba wanita kami pun sponsor, daripada CSR atau food bank, kan? Ada back to school program, ada COVID ni program yang kita bantu, daripada face mask, daripada sanitizer, macam-macam yang kita buat. Kadang-kadang kita ada just hanya jumputan untuk makan je, perkenalan. Ada juga Tak ada apa pun. Kita datang, kita bilang, okay, jom kita duduk makan ni. Macam menarik. kadang-kadang kita bantu frontliners, balai polis, bomber, hospital. So program dia akan setiap bulan mungkin tertukar. Kita tidak ada format satu yang kita kena hanya tolong yang ni. Betul. So kalau program tu bagus, kita rasa kita boleh bantu, kita rasa diperlukan pada masa itu, dan funding ada, kita cubalah. Ya, kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Kita selalu cuba. Saya tak suka janji. Saya kalau janji nanti tak tunaikan, orang cakap ni macam politik selalu cakap, lepas tu tak tunaikan kan. So better not. Saya best cakap apa yang saya boleh. Nanti kalau saya rasa saya boleh tambah lagi atau beri yang lebih, saya akan cakap. Saya akan cakap. Ya. Jadi kalau kita lihat baru-baru ni kalau yang sempat saya lihat program Datuk lah di media sosial, Datuk baru ni telah membuat aktiviti bersama dengan satu food bank Yes. yang mana selepas program itu kita dapat lihat food bank itu agak menjadi terkenal terkenal, dan juga ramai yang selepas itu menghulurkan sumbangan Jadi manfaat tu nampak besar dengan brand Datuk. Jadi kita nak tanyalah, apa lagi manfaat yang mungkin Datuk boleh usahakan melalui program Dia macam ni kita akan bantu sikit sebab mungkin kita tidak ada banyak yang boleh bantu, yang sikit je kita bantu. Tapi selepas kita bantu itu sebab orang, kenapa you masuk benda ni video semua dalam social media kan? You nak promote bagus sangat ke tak kan? You pandai sangat ke you nak tunjuk you selalu bantu orang? Kalau bantu ikhlas lah, tak payah tunjuk. Tapi bila saya postkan program-program kita ni, orang lain akan pergi kepada individu tu yang perlu bantuan dan bantu, sebab kita akan promosikan contact number, informasi tentang individu tu atau food bank tu. Dan lepas tu ramai lagi akan turun bagi barang atau bantuan, dan mereka telefon balik pada office saya cakap, terima kasih lah pada Datuk yang start ni, sekarang ramai datang selepas tu. So ini yang saya rasa kenapa kita nak promosikan apa yang kita lakukan ni kan. Kalau kita buat senyap-senyap, betul saya dah buat senyap-senyap bantuan dah 30 tahun dah. Daripada saya muda saya bantu orang kan, tak pernah bagi tahu siapa pun. Kalau saya nak bagi list tu panjang, tapi tak apa, tak payah kan? Kita cakap pasal kita berampang apa yang kita buat sekarang. Jadi bila tadi kita bermula dengan bertanya tentang Datuk dan pelibatan Datuk dalam politik, jadi kita nak tanya jugalah apabila Datuk mula memasuki fasa yang seterusnya, politik pula tu. Jadi kalau kita lihat dekat luar negara, sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru artis terlibat secara langsung dalam politik. Kalau kita tengok sejarah pun, sebelum ni Ronald Reagan, seorang pelakon, jadi salah seorang presiden US yang agak berpengaruh. Jiran kita pun, Filipina pun ada juga seorang presiden yang asalnya pelakon. Datuk lagi kita tahu Arnold Schwarzenegger pernah jadi Governor California. Jadi kita nak tahu jugalah, adakah Manny Pacquiao sukan daripada sukan kan? Jadi salah seorang Governor kan? Jadi kita nak tanyalah, adakah dengan apa yang Datuk lakukan sekarang ni merupakan salah satu stepping stone ataupun satu langkah yang mungkin Datuk bakal teroka pula secara langsung dalam bidang politik selepas ni? Okey, dia macam ni. Dari segi parti, saya di Ampang ni untuk bantu parti. Dan saya akan bantu parti sebanyak yang saya boleh. Sesiapa daripada parti pun saya akan bantu. Kerja saya untuk fokus kepada bukan Hans Isaac. Okay, fokus kita adalah parti. Itu yang penting ya. First thing is the party. Party first. Party first, lain semua second, third, fourth. Kadang-kadang masa kita buat program-program sebegini, ramai
masyarakat datang kita, macam mana saya nak jadi ahli PKR. Kita bantu lah. Kita bantu. So saya agak bangga jugalah benda ni bila dah 60 program kita buat, dah 1,900 lebih ahli baru masuk bawah kita berdampak di Parti Keadilan Rakyat kan. Dan mungkin kerana bila mereka jumpa saya, mereka tanya banyak soalan tentang parti, saya cubalah menjawab kan, yang saya ikhlas boleh ya. Tapi kerja saya untuk bantu cabang, untuk bantu parti, untuk bantu sesiapa dalam parti kita, you know. That is the priority bagi kami. Priority itu. Okey, jadi nak try relate juga dengan jawapan Datuk sebelum ni. Bila masa buat food bank, ada jugalah selain daripada orang berucap terima kasih, ada juga orang kecam kan? Oh yes. Yes. Itu biasa. Jadi bila bercakap politik ni pun, saya rasa takkan larilah daripada pandangan-pandangan tertentu. Jadi pada pendapat Datuk lah ya, sebab bagi saya semua orang ni ada kekuatan masing-masing. Ya, betul. Yang mana setiap manusia yang ada ni pun tidak lahir sia-sia, pasti ada sumbangan yang boleh ditawarkan untuk kebaikan masyarakat, apatah lagi negara kan? Jadi mungkin adalah segelintir yang mungkin skeptikal kan, terutama pula ya. Sekarang ni pun penglibatan artis mula terlibat politik pun rasanya semakin lama ada beberapa nama lagi yang mula involve secara serius. Jadi mungkin Datuk nak ulas sedikitlah pandangan yang orang-orang yang skeptikal dengan artis terlibat politik ni. Okey, background saya adalah filem TV kan. Saya seperti saya katakan 30 lebih tahun dalam industri perfilman kan. Saya ni sebenarnya datang daripada background hotel management dan business management juga kan. Saya ambil banyak course juga, certificate courses dari segi printing. Saya buat all special courses kan. Sebab dulu masuk ada doktor, lawyer, engineer, itu yang penting. Tapi saya pergi ke field-field yang lebih beza daripada lawyer, doktor dan engineer. You see? So bagi saya, lepas tu saya masuk kepada industri perfilman. Dalam industri perfilman I grew daripada pelakon kepada leading actor, kepada director, producer dan segalanya kan. Sampai saya katakan tadi mantan Finas. Tapi bagi saya, orang dalam industri saya ada yang ada wawasan yang dan niat dan intention yang baik untuk membantu kan. Tapi kita harus tahu polisi kerajaan, kita harus tahu bagaimana struktur kerajaan, good governance kan, yang penting. Mungkin bukan semua faham kan? Sebab ramai artis ni dia orang hanya nak berlakon, cari populariti, itu je. Tapi mungkin dia tak ada special capabilities untuk pergi ke politik. Mungkin dia pergi kepada restoran, kepada benda lain, buka bisnes lain kan. So bukan semua yang boleh masuk dalam politik, saya rasa. Ini pendapat peribadi lah peribadi kan. Tapi bagi saya rasa kalau intention dan niat saya ikhlas dan saya willing to belajar secepat mungkin what is good and what is not good, saya rasa ini adalah satu asas yang bagus sudah kan. Tapi saya kena belajar banyak lagi tentang struktur. Semasa dalam Finas saya faham banyak struktur kerajaan dan agensi kerajaan. Dan sebelum tu saya dah tahu sikit, tapi bila saya masuk Finas saya belajar, wow, banyak lagi yang saya belajar. So masa saya keluar tu saya rasa saya masih ada yang saya boleh beri kepada masyarakat lagi. Masih boleh contribute kepada masyarakat kan. So saya ni orang kreatif. Kreatif ni you akan think outside of the box. Betul. Banyak orang akan lurus macam ni je. So to solve problem atau kalau ada apa-apa masalah, kita harus sebagai ketua, leader atau apa-apa yang kita panggil diri kita harus think out of the box to solve problem itu. Kan? Banyak orang akan fikir macam mana image saya, macam mana saya sebagai ahli politik, saya perlu undi kan. Bagi saya rasa kita kena fikir, look, that is one side of the story of politics. And this side is macam mana kita nak think untuk grow ekonomi, untuk macam kita nak grow masyarakat kita, macam mana kita nak bina sekeliling kita kan, infrastructure, education, health, benda-benda ni. Tapi mungkin dari segi health saya tidak arif. Saya bukan doktor harus masuk dalam politik dan menunjukkan yang beliau bagus bagi dalam industri itu kan.
So sebagai orang kreatif ni ada banyak lagi yang boleh membantu sebab we fix problems very quickly. Itu dari pendapat saya lah. Saya fikir ada betul juga sebab kelebihan artis ni sebab berfikir secara visual, global kan, dan agak mudah untuk connecting the dots. Jadi di situ mungkin ada peluang yang boleh disumbangkan juga. Satu lagi bagi saya, mungkin ramai tak kenal saya, mungkin orang saya, we talk about me mungkin nak cakap seorang yang tak kenal susah saya nak komen better saya komen apa yang saya tahu. Saya tahu Hans. Hans ni mungkin kadang-kadang orang nampak muka saya ni dia adalah sombong lah muka dia ni kan, tapi inilah yang diberi kepada saya. Saya tak boleh lain. Kadang-kadang saya tak senyum. Sebab kenapa saya tak senyum kat semua? Minda saya 24 jam memikir. Saya ni seorang individu yang selalu memikir. Dan itu sebab saya susah nak tidur malam. Sebab saya malam ketiga saya akan bangun, saya fikir satu idea apa yang kita boleh bantu, macam mana kita boleh tolong, macam mana kita boleh baiki sesuatu. Dan saya tak akan tidur. Saya akan ambil pen, saya akan start tulis. Atau ambil phone saya, ambil nota-nota. Sebab ini adalah Hans Isaac. Saya susah orang cakap buat benda tengah masak. Tak boleh. Saya kalau diberi tugas, saya akan cuba buat as terbaik mungkin secepat mungkin untuk dapat result yang terbaik untuk orang keliling saya. Itu Hans sebagai seorang individu. Itu Hans sebagai seorang individu. Jadi memandangkan apa kata sekarang ni pun kalau Datuk lihat negara kita ni pun dalam keadaan yang agak macam-macam cerita yang kita dengar kan. Jadi kalau kita lihat dengan memandangkan sebelum ni 2-3 minggu ni agak nama-nama lompat parti ni kan dah mula menjadi perbualan. Dan kalau kita lihatlah sebab Datuk dah bercakap tentang politik tadi, kita tengok sejarah pun semua perkara yang kita nak pergi topik serius sikit serius sikit kali ni jadi yang ni may get me into trouble. Soalan may get me into trouble sebab studio ni akan membuat Datuk terpaksa berterus terang. Jadi kalau kita lihat kejatuhan pentadbiran, kejatuhan negara memang semuanya akan bermula dengan pengkhianatan Jadi mungkin Datuk ingin berkongsi lah sebab Datuk pun tadi berkongsi bila bangun malam pun asyik berfikir macam mana nak selesaikan masalah itu, masalah ini kan. Jadi kalau yang berkait tentang isu semasa yang ada yang di kalangan MP bertukar arah dan nada perjuangan ni, mungkin Datuk nak kupas sedikit atau ulas. Dia sedang bila kita ke PRU, kita akan undi untuk individu kan? Tetapi kita tak bercakap individu saja sebab ada ramai juga yang akan undi untuk parti. So isu dia sekarang adalah adakah masyarakat undi untuk individu ataupun parti. So this is the fine line yang kita tidak clear lagi kan. So sekarang saya rasa perlembagaan di parlimen adalah untuk individu. So individu tu ada hak untuk buat apa beliau nak, saya rasa. Ini sebab bila kita ada katakan 112 kursi dengan berbanding yang the ratio tu 2-3 kursi je, senang untuk sesiapa nak lompat. Mungkin pada masa dulu tidak sebab the numbers are greater daripada sekarang, from government to opposition. So bagi saya rasa ini harus tukar kan. Saya tak nak cakap pasal individu yang melompat sekarang kan. Tetapi kalau mereka, bagi saya personally, terus terang saya rasa benda tu adalah satu benda yang tak patut dilakukan. Tak patut dilakukan. Kalau ia pun nak pergi kepada parti lain ataupun melompat, lepaskan semua tanggungjawab, lepaskan posisi tu, let go semua. Saya pergi ke parti tu dengan kosong. Itu saya start daripada kan. You buat betul, jangan ambil apa yang diberi dalam parti tu atau kerajaan dalam parti tu, you ambil tu dan lompat ke parti lain. Saya rasa lepaskan semua, then you move on. Then saya rasa fair dan gentle lah sikit kan. Gentle saya boleh katakan gentle. Itu je. Sekarang tak gentle. Sorry, maaf. Terus terang kan. Terus terang. Tak gentle. Okey, jadi kita pun dah tak berapa lama masa yang tinggal lagi Jadi kita teruskan dalam 1-2 soalan lagi boleh? Okey, jadi kita renyahkan sedikit kepanasan kita ni. Kita tanya isu masyarakat pula. Boleh, sebab sekarang ni pun antara perkara yang sering dibangkitkan adalah isu berkait dengan kaum.
Okey. Okey. Jadi apa pendapat Datuk melihat isu kaum ni terutama di Ampang akhir-akhir ini? Dari segi kaum tidak menjadi masalah sebab di Ampang ni 50% adalah orang Melayu Islam dan juga 30% Cina, kemudian India. Bagi saya di Ampang masa kita turun akar umbi tak menjadi masalah di Ampang. Kita nampak semua boleh bekerja antara satu sama lain. Yang ini di Ampang kan. Dan ini satu daripada perlembagaan parti. Adalah satu dan asas, satu yang kami harus melihat dan tidak boleh menukar. Sebab tidak kira kalau saya berkawan dengan orang Cina, orang Melayu atau India, saya rasa kita harus melihat dia sebagai individu, sebagai seorang masyarakat Malaysia. Itu penting, Malaysia. Kita semua orang, kita anak Malaysia. Okay? Itu yang penting. So di Ampang saya tak pernah melihat isu-isu perkauman. Tidak ada. Bila saya pergi ke mana-mana program, kita ada di kiri saya orang India, Melayu, Cina, semua ada kan. Dan ramai datang ke ofis saya pun semua. Bukan hanya orang Cina yang datang je. Tapi saya kenal ramai orang Melayu di Ampang ni sebab saya main bola dulu tadi. Okey. Yalah Datuk banyak-banyak. Kawan-kawan saya ramai orang Melayu juga. Jadi itu yang saya nampak salah satu kelebihan Datuk sebab Datuk bukanlah berbangsa Melayu, tapi ramai kawan Melayu. Jadi bagaimana Datuk rasa dengan apa yang akan Datuk buat selepas ini, ataupun bagaimana Datuk boleh projekkan diri Datuk dalam memainkan peranan untuk memastikan hal-hal berkaitan kaum ni boleh seiramakan? Saya rasa satu benda yang kami harus menghormati antara satu lain, dan isu dia bila kita nak menghormati satu sama lain, that is the first problem, kan? So tidak kira dari usia, kita harus menghormati, dan pendapat mungkin berbeza. Selalunya pendapat berbeza, tetapi dalam cara dialog ataupun cara perbualan, kita boleh berbincang dengan cara menghormati. Saya mungkin tidak harus setuju dengan pendapat, tetapi saya boleh menghormati pendapat itu. Ini adalah yang paling asas. The first thing we need to do, kan? So kalau saya selalu katakan, macam saya ada interview bulan lepas, saya komen bila di parlimen kita lihat bagaimana mereka berdebat antara satu sama lain dengan cara kasar. Betul. Bagi saya itu tidak menunjukkan satu benda yang agak positif bagi masyarakat anak muda kita. You see? So kita harus tukar bila di parlimen tu. Itu adakah itu yang kita nak menunjukkan anak-anak muda kita kan, dalam masa depan. Bila saya jadi ahli politik, saya boleh cakap apa saya nak je dengan cara bagaimana kasar atau kadang-kadang kurang ajar. Kadang-kadang tu boleh kurang ajar kan. Saya rasa this has to stop. Ini is the first thing yang harus to stop kan. Saya tak setuju dengan benda begitu. So yang paling penting menghormati, raikan perbezaan. Ini dalam civic kita masa kat sekolah. Ingat tak masa kita sekolah? Zaman saya tak ada. Saya civic. Ini saya lebih senior kan. Lebih senior. Kita ada civic kan. Dia belajar semua tu. Okey. Satu je lah, satu soalan. Boleh. Okey, kita bila cakap pasal selebriti tak lari daripada isu kontroversi. Jadi bila Datuk sebelum ni pun pernah dilantik sebagai pengurusi Finas. Kemudian Datuk pun pernah keluarkan satu kenyataan antara pencapaian terbaik sepanjang Datuk berada ataupun memegang tampuk pemerintahan di Finas. Datuk telah mengukuhkan kembali kewangan Finas. Lepas tu tadi pun awal Datuk pun ada mention yang Datuk telah bagi semula pendapatan yang Datuk terima sebagai pengerusi kepada warga kerja belakang tabir yang memerlukan. Jadi kalau kita lihat pada aspek itu antara isu yang sebenarnya adalah satu perkara yang sukar untuk kita cari sekarang di kalangan pemimpin, iaitu integrity dan accountability. Alright, jadi bila bercakap pasal itu pun ada juga yang tak puas hati dengan Datuk ni kan. Jadi mungkin adakah Datuk lihat isu ni lebih kepada yang tak puas hati ni secara individu ataupun ada unsur-unsur pelibatan politik di dalam tu? Macam ni lah tak ada siapa yang perfect. Betul. Saya pun tak perfect kan. Tapi kita akan cuba untuk jadi se-individu yang ada integriti, membuat sesuatu yang bagus untuk agensi itu ataupun masyarakat atau apa pun kan. We try to do our best.
Tapi bila kita cuba buat sesuatu, kita dah tahu setiap kali kita buat sesuatu, nak buat sesuatu yang bagus, mesti ada halangan. Sebab kalau kita berjaya untuk buat sesuatu itu yang bagus, orang lain akan cakap, nanti dia lah dapat jawatan tu, dia yang dapat ni, dia yang dapat tu, aku macam mana? So dia akan cuba untuk cantas ataupun jatuhkan individu. Itu dah jadi macam normal. It's not a new norm, it's a norm daripada dulu. Jangan cakap new norm ni. So ini jadi second nature bagi kita. Saya rasa tidak boleh lagi. Kita harus stop benda tu. Kita terima kekurangan individu itu ataupun dan kebaikan ini. Kebaikan you see, kita harus beri semangat kepada seseorang itu kalau dia nak buat sesuatu yang bagus. Betul. Walaupun saya tidak dapat kredit atau apa, kalau orang lain buat, kenapa saya tak boleh sokong? Ini mindset yang kita kena tukar balik bagi saya. Dan di Finas, kami masa tu, saya dengan ahli perbadanan dan tim Finas pada tu, kami buat, kita bersihkan balik dan aturkan balik finance and accounts Finas pada masa tu. Saya juga membawa lebih 200 juta investment daripada Eropah untuk Finas dan industri. Kami meningkatkan bajet di RTM untuk program programming. Tak pernah dulu kami dapat memberi itu kepada industri. Pencapaian terbaik. Kita ada banyak pencapaian, tapi adakah orang nak cakap pasal benda ni di Finas? Tidak. Dia sebab kita dah tak ada di Finas. So mereka nak buat apa dia nak sekarang, dan kita harus harap sokong mereka dengan benda yang bagus. Yang tak bagus kita boleh komen lah. Kita komen. Seperti paling yang bagus kita komen, dan tak bagus komen juga. Itu sebabnya, dan baru kita dapat pros and cons of the topic. Ini saya rasa satu benda yang benar, benda yang membangunkan negara. Ini bukan satu benda, tapi as I say, we have to menghormati antara satu sama lain. Yes, itu keyword dia. Okey Datuk, memandangkan masa memang mencemburui kita, dan nampaknya kita terpaksa akhiri episod pertama terus terang pada hari ini. Jadi kepada yang menonton, kita harapkan dapatlah yang menonton ini memberikan sokongan, dan jangan lupa klik pada butang subscribe di YouTube dan ikuti kami di media sosial Kita Budak Ampang. Kita Budak Ampang, dan boleh follow perkembangan Datuk Hans Aizat dan juga Kita Budak Ampang dari semasa ke semasa. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan bawakan satu tetamu lagi yang tidak kurang hebatnya, yang mana kita harapkan dengan perkongsian dan sokongan anda semua, kita dapat rungkaikan lagi soalan-soalan yang tidak terjawab daripada bakal-bakal tetamu kita pada minggu-minggu yang akan datang. Itu sahaja daripada pihak studio Kita Budak Ampang. Jumpa lagi. Bye.